ajar agama Islam time tu. Saya tak masuk kelas moral. Cikgu tu pun tak perasan. Cikgu pun tak A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Tersasul-sasul pula kita kan sebut-sebut ni kan. Tapi apa pun kita memanjatkan kesyukuran kerana kita dipertemukan lagi kepada episod yang seterusnya dalam The Journey yang dibawakan oleh Persatuan Inspirasi Mu'allaf, yang juga kita bersama yang ni di sponsor ruangan ini oleh GAH Global Enterprise. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ini, episod kali ini, kita tetap membawakan inspirasi buat semua, insya-Allah. Dan sebagaimana nak maklum kepada semua yang baru menonton The Journey ini, saya nak maklumkan tujuan this journey. The Journey adalah untuk memaklumkan kepada semua para penonton, kita ingin berkongsi. Kita ingin berkongsi tentang inspirasi kehidupan manusia yang melalui perjalanan untuk menemui cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kadang orang tanya, kenapa sangat nak cerita pasal kisah-kisah orang menemui hidayah, macam mana, kenapa orang nak sangat sharing tentang kisah-kisah dah revert, masuk balik Islam dan sebagainya. Tapi soalan ni, actually bila kita dengar tu, apa yang awak rasa sebenarnya? Bila saya dengar kisah ni dah masuk episod yang seterusnya, bila dah dengar dengan kisah Abang Ravi, kita dengar bahawa rasa that is the sweetness of iman, kemanisan iman. Sebab apa? Bukti Allah cintakan kita, Allah memberikan ruang hidayahnya kepada kita terpilih untuk menikmati kemanisan iman dan Islam. That is something so beautiful yang mana kita nak kongsikan untuk semua bersama-sama. Jadi kali ini kita seperti mana dah maklum, kita bersama dengan isteri Abang Ravi, iaitu Kak Shanti. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Kak? Sihat. Perjalanan okey? Alhamdulillah. Kita pun dapat tahu yang mana Kak Shanti ada je cerita-cerita yang mana it was quite hard for her, sebagai seorang isteri. Lepas tu adalah masa yang berpisah sekejap dengan Abang Ravi, kemudian kena jaga anak-anak kan. Perjalanan untuk menjaga anak ni sebenarnya susah. Bukan senang macam kau jaga ikan lain lah. Anak-anak hidup ni yang nak membesar ni, yang memerlukan kasih sayang seorang bapa, memerlukan kasih sayang dua-dua mak dan ayah kan. Jadi siapa yang bersama dengan kita, doakan perjalanan untuk Kak Shanti, Abang Ravi dan semua yang di luar sana. Doakan supaya perjalanan kita semua dimpermudahkan dan sentiasa menemui cinta Allah Ta'ala. Sebab perjalanan kita ini, The Journey, adalah untuk menemui dengan cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Jadi jom kita nak mendengarkan sedikit kisah daripada Kak Shanti. Kak Shanti, yang mana sebelum ni kita dapat tahu, Abang Ravi beritahu yang mana Kak Shanti macam garang kan dengan Abang Ravi kan. I don't want you very weird lah, pelik lah you buat ni, tak jadi ni kan. Masa tu memang marah. Betul Betul. Kak Shanti pegang itu, sedia je. Kalau kau Anwar merepek balon kan. Jadi insyaAllah Kak, cuma nak tahulah Kak Akak peluk Islam berapa lama selepas dah bertemu balik dengan Abang Ravi? Mungkin 3 bulan. 3 bulan, Masya Allah. Jadi dalam tempoh 3 bulan tu pun kita akan dapat tahu apakah sebenarnya perjalanan 3 bulan. Bukan senang macam I love you again Abang Ravi, I masuk Islam kerana you juga. Bukan senang macam tu kan. Mesti Kak Shanti terkejut tak Abang Ravi masuk Islam? Benda-benda dia masuk Islam, saya memang terkejut. Lepas tu saya bising balik dengan dia. Bising balik. Letak je telefon, dia sengaja cakap masuk Islam tu. Terlama ibu bapa dengan mak you, dengan adik you dah masuk dah lama dah. Kenapa you tak masuk masa tu? Sekarang you dah masuk Islam. Letak telefon je lah saja bagi tahu dengan dia. Ini geram ni. Geram. Okay, tapi sebelum kita nak dengar perjalanan untuk akak menerima hidayah tu kan,
what actually happened di belah pihak akak sendiri masa yang Abang Rafi cerita it was quite hard for you guys, you know, masa perjalanan tu. Was it really depressing ke, memang betul-betul tertekan, macam mana masa dulu tu? Masa dulu sebelum tu saya masuk Islam tu memang sangat saya depression banyak lah, sebab saya suami tak ada kerja, tanggungjawab dia pun langsung tak ada. So saya banyak depression. Lepas tu saya nak tanggungjawab saya punya anak, nak jaga-jaga 3 orang tu. 3 orang anak akak jaga? Saya jaga. Saya pergi bawa dengan rumah bapa saya lah. So saya tinggal dengan rumah bapa saya. So belanjaan semua untuk ayah saya yang bagi. Akak masa tu kerja? Saya tak kerja. Okey. So masa tu saya punya ayah semua belanja makanan anak-anak untuk saya dengan saya. Dia yang bagi belanja semua makan. Lepas tu saya punya suami, saya dah terpisah lah, saya cakap dengan dia, tak nak lah hidup dengan you sebab you tak tanggungjawab dengan anak you, dengan isteri. So why to be together kan? Tak payahlah terpisah lagi, okey juga. Tapi you bawa anak sekali, you tiga-tiga tu. Saya tak nak. Bila saya satu orang je datang dengan kau kan, saya tak nak anak sekarang. So saya seorang je nak hidup lah. You bawa tiga-tiga sekali. You lantar je lah, you nak bawa buat apa ke, saya bising dengan dia. Marah perempuan jangan main-main. Lepas tu tak tahulah apa yang terjadi. Itu mungkin Tuhan akan aturkan kita punya hidupan kan. Dia bukan macam tu je kan, dia memang ada berubah kan. Lepas tu saya dah sampai, dah pergi hospital. Lepas tu saya dah sampai. Abang Rafi ada sebut yang macam dalam tempoh perpisahan sekejap tu kan, kesihatan lah masa tu pun macam mana? Akak sakit ke? Sekarang masih? Bukan, sekarang tak ada. Masa tu saya ada sebab salin, saya dah pergi masuk ICU. Lepas tu ICU saya dah masuk 3 hari duduk dalam ICU. Tak sedar hati, tak ada sedar lah saya. Apa telinga dengan saya tak sedar. Lepas tu ada suara yang dengar bahasa Tamil ada cakap dengan saya, you bukan terambil sekarang, you nak pergi duduk dunia ni untuk engkau, saya nak hantar sekali lagi, ada dunia ni untuk nak hidup lagi, ada sangka yang baik dengan engkau, hidupan ada lagi baik untuk dalam dunia ni, janganlah ikut sekarang lagi, you tunggu dekat dunia. Berkembang pula ada dengar suara saja yang macam gelang putih-putih je, dia dengar suara saja. Lepas tu Masya-Allah, saya dah sedar okey. Lepas tu saya masuk ward balik. Lepas tu saya gaduh dengan balik suami saya juga. Sebab you tak tengok dengan saya. Sebab dia tak melawat. So saya operation lagi, dia tak ada melawat dengan saya. Marah lah. Lagi marah. Laki aku ni, aku sakit ni. Keputusan itu saya lagi teruk sangat. Saya ambil keputusan saya teruk sangat. Saya nak ambil itu dah sangka dah nak ambil putusan itu teruk tu. Tak tahulah, takdir yang akan buatkan kita kan. Itu yang terjadi. Lepas tu sepanjang perjalanan yang masa kat ICU tu, siapa yang ada? Mak saya jaga. Mak jaga. Anak-anak? Anak pun mak juga jaga. Ayah ada juga lah? Ayah dengan mak juga jagalah. Tapi lepas tu saling saya balik rumah, duduk 2 minggu pantang. Lepas tu saya pergi duduk satu tempat, saya menangis sangat. Lepas tu saya nampak atas langit, saya tanya dengan Tuhan tu mesti ada ke tak ada. Saya tanya dalam bahasa Tamil lah, apa hidupan ini, kenapa jadi macam tu, ini kehidupan kita, ini ke kita punya tanggungjawab ke, apalah hidupan ini, saya nak matilah, terasa saya nak pergi mati. Lepas tu saya fikir balik sekejap, duduk dekat atas tu 2 jam.
Saya fikir, lepas tu saya call balik dengan suami saya nangis. Tengoklah engkau jadi macam ni saya punya hidupan, tengoklah kenapa jadi macam tu saya punya hidupan. You pun tanggungjawab kan. Lepas tu saya cakap, bagi alamat kau, saya nak pulang balik dengan dari kau. Mesti you nak tanggungjawab saya. You nak tanggungjawab dengan saya, baik-baik dengan jaga anak yang kadang baik-baik lah. Boleh ke tak boleh? Saya tanya dengan dia. Dia pun dah setuju. Dia pun dah bagi saya, bagi hati saya terasa sikit tenang lah. So saya pun pergi pun saya tegur juga dengan dia. Macam garam je tegur dia. Lepas geram lah. Geram juga. Lepas tu saya tengok dengan dia ada perubahan. Saya cakap dia tanggungjawab apa, dia buat. Dia pergi kerja, dia hantar duit saya. So kalau dia ambil sehari gaji pun dia bagi dengan saya tangan juga. So saya yang pegang, belanjakan untuk anak saya. Semua saya bendanya yang saya buat. Lepas tu dia seorang dia kerja saja. Apa-apa tanggungjawab saya buat. So saya pun ambil tanggungjawab dia. Lepas tu saya tengok dia terasa lagi sangka dengan anak-anak dia baik. Mula-mula dia macam terasa tak sangat pun. Lepas tu saya nampak. Masa tu Abang Rafi dah Islam? Dah Islam. Akak dah tahu dah? Tahu dah. Okey. Lepas tu saya ikut dengan dia pun macam terasa tak pakai sebab saya India kan. So saya tak pakai benda-benda pun, tapi ikut macam cari ikut orang Islam. Okay. Tapi bukan saya belum Islam lagi. Lepas tu yang Ustaz Ghani datang dengan rumah saya, dia bincang 3 jam pasal tentang Islam. So saya dah bagi tahu dia bila suami saya dah muluk Islam. So walaupun saya pun ikut juga, saya ikut je lah. Sebab anak-anak pun nak ikut sekali kan. Oh, diorang nak? Tiga anak pun nak ikut juga kan. Okay. So saya setuju lah, saya setujulah. Ustaz Ghani tanya dengan saya, sister betul ke, setuju ke? Betul. Oh Alhamdulillah, dia cakap macam tu. Lepas tu saya pergi dekat surau Serenda. So ucap 2 kalimah syahadah. Apa saya ucap 2 kalimah syahadah tu, memang sangka hati saya terasa tenang sangat. Yang lama punya tu terasa sudah terlepas. Yang apa yang dosa-dosa saya terlepas sangat. Sangka yang memang hati tenang betul. Like a new fresh start. Betul-betul hati yang tenang. Bila Ustaz ucap 2 kalimah syahadat tu, asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, memang hati tertenang. Baru saya terkenal kan Tuan yang siapa tu. Hati memang tersangka tertenang. Baru Ustaz cakap, bila dah ucap 2 kalimah syahadat tu, yang apa yang lepas dosa-dosa tu sudah terbuang sangat. Sudah Tuan dah ampunkan you punya dosa. You dah jadi satu baby lah. You sudah jadi baby macam baby lah. Sekarang you dah terima yang Tuan yang seorang saja, tak ada siapa. So saya baru masuk Islam tu dah tak tahu berapa sangat nak solat tu, semua saya tak tahu. Lepas tu saya sikit-sikit belajar. Ustaz Ghani ada datang rumah saya, dia ada bagi 2 kali 3 kali macam tu belajar. Lepas tu saya belajar dengan suami saya solat sekali. Lepas tu pun tengok dalam YouTube macam mana solat. Orang-orang solat, orang Melayu macam mana solat, perempuan macam mana solat. So sekarang saya solat doha memang tenang hati. Tak ada hati terasa tak ada sakit lah apalah. Dulu saya banyak fikir pasal keluarga, anak, suami, bapa, mak. Sebab sebelum Islam tu saya tu campak, dia orang campak saya. Sebab saya punya suami tak ada perangai dia terbaik. Isteri pun dia orang pun saya punya bapa dengan mak saya, apalah hidupan ni engkau macam ni.
You kahwin pun ambil seorang lelaki tu tak baik juga. Dia tu punya tanggungjawab pun tak ada baik juga. Sekarang you punya hidupan tengok lagi teruk sangat. Ini ke suami kau? Dia orang semua campak saya. Lepas tu saya dah masuk Islam, dia orang pun tak terima lah. Tapi saya biar je lah. Saya dah kenal siapa yang tuan tu. Saya dah kenal. Lepas tu saya dah tenang hati. So saya tak nak siapa-siapa. Saya nak hidup dengan bahagia dengan suami saya, anak saya. Itulah tanggungjawab saya. Walaupun nak ibu bapa nak juga, betul, nak jumpa, tapi dia orang punya hati terasa tak ada ambil. Belum lagi lah. Tapi saya hari-hari doa dengan dia orang nak bagi hidayah dengan. Amin. Sebab saya dah kenal Islam. Tuan tu siapa tu dari Allah tu siapa? Allah tu seorang saja. So saya dah terkenal dengan jalan yang lurus. Saya dah dapat jalan yang lurus. Itu saya nak dapat dengan saya punya adik-beradik kakak dengan ayah mak. Sebab ini jalan yang lurus tu memang tak boleh dapat dengan orang-orang lah. Sebab hidayah tu bukan milik kita. Betul. Allah seorang dia buka kuncikan hati kita. Okay? Allah berikan kasih sayang dia. Allah pilih. Allah Sebenarnya pilih. Kak Shanti memang antara orang yang cukup beruntung. Kalau saya pun jealous sebab macam dosa-dosa Kak Shanti, apa yang kita buat salah-salah dulu tu macam clean slate, macam kertas putih terus lah. Tinggal langkah-langkah selepas ni. Ibarat macam kita pun bukannya boleh nak katakan banyak kesilapan dah, kita sedang belajar. Dengan itu yang sebenarnya Kak Shanti pun sebenarnya saya jealous lah. Aduh, kan boleh kalau boleh clean slate macam ni kan? Ada pula macam padamkan dosa-dosa yang lama kan? Tapi itulah Allah berikan kasih sayangnya. Allah pilih Abang Ravi, tuan-tuan yang sedang menyaksikan ni, kalau ada yang memang baru memeluk Islam dan sebagainya, ada yang menonton video ni, kita rasanya macam inilah dia kasih sayang Allah. Allah pilih tuan-tuan yang tengok ni sebab ada yang perkongsian yang baik, ada yang beruang yang baik ni, Allah pilih cinta Allah Ta'ala untuk kita kongsikan yang baik-baik ni. Jadi Kak Shanti sebenarnya just nak tanyalah, sekiranya yang masa zaman yang anak-anak semua tu, dia macam mana pula yang ada kakak umur 13 tahun anak yang sulung. Macam mana dia pula? Dia memang punya perangan tu dulu dia memang tak ada dengar apa-apa lah. Okey. Dia pun macam pelik apa pasal mak ayah aku ni. Dia pun ada buat macam ala-ala sikit lah. Tapi sekarang dia dah berubah. Dia pun dah tahu dah ayah dengan mak dah tanggungjawab dah macam baik. Keadaan pun baik. So dia punya perasaan hati tu, dia punya pendaptahan itu, apa yang minta semua sudah bagi ke. So alhamdulillah dia okey dah. Alhamdulillah. Kita saya dengan anak-anak sekarang sekali-sekali pergi solat. Semua kita kalau terjemah dengan rumah lah, dengan suami sekali. Kalau Jumaat sekali kita buat. Solat Jumaat kita sekali buat. Bayangkan ibarat macam minggu-minggu kadang-kadang suami pergi masjid, kita buat dekat rumah. Anak-anak. Solat tarawih pun dah sekarang dah start. Bestnya. Best. Tahu kenapa best tak? Pandangan saya ibarat macam akak dengan Abang Ravi ni sebenarnya macam tengah membentukkan sebuah kapal yang sama-sama bergerak. Dia tak ada macam yang ambil kiri, tak nak ambil kanan. Tak ada. Kau nak pergi mana? Tak, semua sekapal bergerak sama-sama dan menuju mardatillah. Allahu Akbar. Syoknya. Sebab dia dah buat A, saya pun buat A juga. Sama-sama belajar. Abang Ravi belajar. Akak pun belajar. Mula-mula dia pun tak tahu apa berapa banyak sangat pun dia pun tak tahu. Yalah. Dia pun belajar. Dia pun ajar dengan saya. Lepas tu saya punya adik ipar hantar alat solat, kita solat je lah, ikut dengan Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Allah. Sekarang dah Al-Fatihah boleh hafal, boleh sekarang tak nak guna alat solat. Allah. Semua dah pandai dah. Apa rasanya kau dah hafal Fatihah? Lepas Al-Fatihah saya dah hafal. Apa yang terjemah itu Al-Fatihah, maksud semua saya dah belajar. So saya terasa hati bila baca Al-Fatihah,
sangat gembira Jatuh cinta Al-Fatihah. betul. Allah. Saya punya heart very touching sangat. Allah. Saya sebenarnya sangat tersentuh sebab apa tau? Dia macam mana, saya seronok bila dengar Kak Shanti cerita yang macam you fell in love in something yang that is Al-Fatihah. Kita ni yang macam, yalah, I was born as a Muslim kan. Bila membesar kita selalu baca Al-Fatihah, baca kan. Bila kita ajar anak pun kita pun baca pun kan. Tapi bila dengar ni, I feel jealous, you know. Like I want that feeling. And I already feel it. Alhamdulillah. Dan harapnya siapa yang menonton dapat rasa juga how to feel in love with Al-Fatihah. With lepas ni apa surah apa akak nak hafal? Surah tak pandai sangat lah. Tak apa. Surah Al-Ikhlas ada sikit-sikit. Jatuh cinta lah ikhlas. Satu Quran insya-Allah saya doakan akak, anak-anak semua dengan Abang Rafi semua insya-Allah dipermudahkan. Amin. Semoga kemudahan diberikan untuk kita mengaji kan. Yang mana sebenarnya Kak, mudah-mudahan keberkatan tu datang kan. Saya harapkan dia boleh memberi juga pahala kebaikan kepada mak ayah. Doa-doa tu mak ayah pun akan terus rasa kesannya. Sebenarnya bila saya tertarik yang mana anak yang sulung dia lihat perubahan mak ayah, sebab inilah ada keindahan Islam. You akhlak kita terpancar daripada hati yang terisi dengan kebaikan. You portray good things, it starts from your heart. When you have a pure, beautiful heart, dia akan terkeluar, terpancar semua panca indera kita, perbuatan kita baik, hati baik, perbuatan baik, hati baik, cakap baik. Dan geram-geram kat suami tak apa Kak, tak apa, dia kena ada dia kena ada borak-borak dengan suami isteri tu tak apa, dia bukan hati ibu kok, kita sayang. Kan dan inilah dia saya nak maklumkan kepada semua, this is the beautiful of the journey, yang mana bukti-bukti cinta pada suami, cinta pada Allah, cinta pada anak-anak, cinta keluarga, yang inilah Allah berikan kepada kita semua. Jadi terima kasih sangat Kak Shanti luangkan masa untuk kita bersama dalam the journey, dan harapnya kita bertemu kembali, kita tengok perkembangan 10 tahun, 20 tahun lepas ni kan, sedar-sedar jadi Ustazah Shanti. Alhamdulillah. Mana tahu insya-Allah. InsyaAllah. Kan, anak-anak tu yang penting tu. Saya pun risau. Saya pun saya teringin saya punya 2 anak nak bagi Ustazah. Masya-Allah. Amin. Amin dipermudahkan pengajiannya, mudah-mudahan ilmunya memberikan keberkatan untuk dunia ni hingga akhirat insya-Allah. Terima kasih Kak Shanti. Sama. Semoga kita bertemu lagi insya-Allah. Amin. Alright. So terima kasih kepada semua yang menonton The Journey yang dibawakan oleh Persatuan Inspirasi Mu'alaf dan juga GAH Global Enterprise. Semoga kita bertemu untuk kisah The Journey yang seterusnya. Dan lepas ni episod ni, jadi ke mana? Tonton The Journey selepas ni.